Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Samizi bin Raja dengan nombor metrik 260371 daripada kumpulan 1 Pusat Kuching. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Krisis COVID-19 dan kesan dalam sektor perkhidmatan. Negotiation atau perundingan berlaku apabila berlakunya pertukaran maklumat dalam usaha untuk mencari satu jalan penyelesaian atau mencapai satu matlamat yang sama. Perundingan diadakan kerana konflik atau ketidaksetujuan, keinginan atau keperluan di antara dua individu yang berbeza. Selain itu, rundingan juga berlaku apabila individu percaya bahawa perbezaan yang tidak sesuai dengan situasi atau matlamat yang diinginkan. Menurut Hitler 1998 bahawa rundingan berlaku apabila orang lain mempunyai apa yang anda mahu dan anda bersedia untuk berunding bagi tujuan tertentu atau sebaliknya. Latar belakang isu dan kenapa isu dipilih. Isu ini dipilih untuk memahami kepentingan majikan dan kebajikan pekerja semasa krisis COVID-19 dan kesannya terhadap sektor perkhidmatan. Apabila berbincang mengenai krisis COVID-19 ini, seluruh dunia akan tahu akan masalah yang perlu dihadapi oleh setiap majikan dan pekerja. Pelbagai cara dan inisiatif yang diambil bagi memudahkan operasi setiap pekerjaan sekaligus mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Setiap sektor pekerjaan mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan mereka dapat beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan operasi perniagaan di samping memastikan kesihatan pekerja terjamin. Mana-mana keputusan yang dibuat oleh organisasi sama ada untuk mengurangkan pekerja atau mengurangkan gaji adalah kerana kesukaran majikan membiarkan organisasi mereka yang tidak produktif apabila ramai pekerja yang perlu bekerja dari rumah, tetapi ramai juga yang mempunyai masalah untuk bekerja di rumah kerana kurang kelengkapan untuk bekerja. Dengan perubahan ketara seperti ini, perlu diuruskan dengan teliti dari sudut pandangan teknikal dan kesan kepada kekintangan itu sendiri. Sekian saja. Oleh itu, saya serahkan slide seterusnya kepada rakan saya, Encik Luqman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqmanul Hakim bin Zaidan, nombor metrik 260428. Seterusnya, pengenalpastian masalah. Pekerja takut untuk datang ke tempat kerja kerana khawatir dengan wabak COVID-19 dan akan merisikokan kesihatan mereka serta keluarga mereka. Jadi mereka lebih rasa selamat untuk terus kekal duduk di rumah. Majikan pula merasakan produktiviti pekerja mereka menurun sejak amalan bekerja di rumah ini diamalkan. Jadi mereka mula menarik balik amalan bekerja dari rumah tanpa mereka sedari perkara tersebut memberi impak kepada pekerja mereka. Keuntungan sektor perkhidmatan akan terus terjejas kerana COVID-19. Malah setengah majikan akan memberhentikan pekerja dan seterusnya menyumbang pada peningkatan pengangguran yang tinggi. Okey, seterusnya impak isu terhadap masyarakat tempatan dan juga antarabangsa. Aspek komunikasi krisis sering dilihat sebagai elemen penting yang perlu diberi perhatian serius supaya krisis yang berlaku dapat diuruskan dan dikendalikan dengan baik. Perubahan dalam budaya berkomunikasi berlaku secara drastik ketika pemerintah kawalan perkhidmatan ataupun kita lebih biasa panggil PKP di samping telah mempengaruhi proses perundingan. Kebanyakan organisasi swasta terjejas disebabkan COVID-19
organisasi mengalami kemerosotan yang agak teruk dari segi kewangan dan juga modal. Jenis rundingan dan teori rundingan. Untuk masalah ini, isu ini, kami memilih model Savage, Blay and Sorenson yang telah diperkenalkan pada tahun 1989 oleh Savage, Blay dan Sorenson. Model ini mempunyai 4 strategi utama, iaitu bekerjasama, penyesuaian, pertandingan dan juga penyingkiran. Setiap pendekatan yang digunakan dalam proses perundingan sama ada distributif, struktural, strategik, pendekatan perlakuan, pendekatan pertukaran konsesi maupun integresif, sudah tentu mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Pemilihan pendekatan yang sesuai dalam suatu perundingan adalah merupakan satu elemen yang akan menentukan kejayaan dalam perundingan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Jalidi bin Suud 260002 akan membentangkan tajuk perkiraan pendekatan rundingan. Pendekatan rundingan ini ada 2, iaitu strategi bekerjasama dan strategi penyesuaian. Strategi bekerjasama ialah bermaksud di mana menang-menang ialah pilihan terbaik untuk dipilih apabila kedua-dua kepentingan dan hubungan adalah matlamat perunding. Pendekatan keuntungan bersama ialah berprinsip ataupun strategi kolaboratif. Berkenaan strategi penyesuaian pula ialah dalam perundingan penyesuaian ini, satu pihak menang dan satu pihak lagi kalah. Dalam keadaan ini terdapat sumber tetap dibahagikan supaya lebih banyak yang kita dapat, maka semakin kuranglah yang orang lain akan dapat. Cadangan rundingan pula ialah dengan mengenal pasti serta memahami dan kewujudan sesuatu konflik. Mengenal pasti tahap keseriusan sesuatu konflik, atau yang lebih penting mengetahui gaya apakah yang sesuai untuk menguruskan konflik. Maka tahap kecekapan untuk mengurus sesuatu konflik itu akan menjadi lebih tinggi dan efektif. Sesuai untuk menggunakan strategi rundingan model Savage, Blay, Sorenson dalam melakukan rundingan bagi isu ini. Kerana dengan memilih strategi bekerjasama, maka akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan isu tersebut. Untuk berjaya menyelesaikan konflik, ia adalah penting untuk memberi tumpuan juga kepada orang lain. Kita perlu memikirkan apa matlamat, keperluan dan keperluan jawatan orang lain serta kepentingan asas mereka. Bagi mengatasi masalah pekerja yang bekerja dari rumah, tidak menyiapkan kerja di rumah, majikan boleh meminta pekerja untuk menyediakan laporan tugasan yang telah dilakukan di rumah dan memantau hasil laporan tersebut. Secara kesimpulannya, walaupun ancaman wabak ini belum berakhir, namun kita dapat melihat betapa aspek pengurusan komunikasi krisis sedang berjalan dengan begitu lancar, teratur, efisien dan berkesan. Hasilnya, rakyat cukup yakin dan percaya dengan pengurusan krisis COVID-19 yang sedang dizahirkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.